Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. 让我们低头祷告。 Ya Tuhan, Engkau tahu sedalam-dalamnya hati kami ingin menyenangkan-Mu. 神，你知道我们心灵深处需要你的话语， Tetapi di dalam hari-hari hidup kami, seringkali kami mulai kehilangan kasih untuk mengasihi dan menyenangkan-Mu ya Tuhan. 但是在我们的日常生活当中，我们已经失去了爱和去爱你。 Karena itu waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang sangat berharga. 所以在这段时刻是一个很宝贵的时刻。 Waktu ketika hati kami kembali diselaraskan dengan Tuhan. 再一次，我们的心再一次回到神的面前。 Waktu ketika kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. 当我们能够再一次向你献上赞美的时候， Waktu ketika kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. 当我们能够静坐下来聆听你话语的时候， Tuhan, kami datang dengan pergumulan yang berbeda-beda. 我们带着不同的挣扎来到你的面前。 Kalau pagi hari ini ada di antara kami yang datang membutuhkan pengajaran dari Tuhan, ajar kami dengan firman-Mu. 在我们当中，我们有需要你的教导的，求神用你的话语来教导我们。 Kalau ada di antara kami datang pagi ini membutuhkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, hibur dan kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan. 我们当中，若我们有需要安慰和坚固的，神啊，求你来坚固安慰我们。 Bahkan kalau di antara kami pada pagi hari ini datang membutuhkan teguran dari Tuhan, Tuhan tegur kami dengan lembut dengan firman-Mu. 当我们当中来到的面前，需要被你责备的，求神用你的话语温柔的责备我们。 Kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan berkata-kata secara pribadi kepada setiap kami. 我们要静坐下来，来聆听神你对我们个人说话。 Kami tidak mau pulang dengan sia-sia. 我们不要空手而回， Kami mau pulang membawa berkat dari firman Tuhan. 我们要把神的话语的恩典带回去。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. Sekali lagi selamat pagi jemaat sekalian. 主内弟兄姐妹们，早安， Selamat pagi. 早安！ Sungguh bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. 感谢主，我们能够在一起来敬拜神。 Tadi pagi saya ingat kapan terakhir kali saya beribadah dan berkhotbah di GKY Medan. Itu adalah tahun 2017 bulan Desember. 我在回想我什么时候曾经最后一次来这里讲道，就是在12月的2017年， Jadi sudah kira-kira 7-8 tahun yang lalu. 已经7、8年。 Dan bersyukur kali ini ada waktu lagi untuk bersama-sama beribadah dan merenungkan firman Tuhan. 感谢主的恩典，让我们一起能够敬拜来思想神的话。 Saudara, selama sepanjang tahun ini GKY Medan kita bersama-sama belajar dari surat 1 Korintus. 我们这个国语 Selama 堂，我 tahun 们这 ini. 个国语堂一个整年里面，我们在学的是哥林多书。 Dan pada pagi hari ini kita sudah tiba pada pasal yang terakhir yaitu pasal 16. 今天呢，我们学到的是最后的一章，就是16章。 Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita, silakan saudara boleh menyimaknya. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal 15 mulai dari ayat yang terakhir, ayat 58. Kemudian dilanjutkan dengan 1 Korintus 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekarang tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Ayat ketiga, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak
dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, mereka akan pergi bersama aku. 所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常血力，多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。论到为圣徒捐钱，我从前怎么样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样的行。每逢7日的第1日，个人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候献筹。记着我来到了，你们写信推荐谁，我就打发他们，把你们的捐资送到耶路撒冷去。若我也该去，他们可以和我同去。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Korintus 15 ayat 58 tadi menutup pasal 15 dengan satu seruan atau perintah dari Rasul Paulus. 哥林多前书15章的第58节，就是来结束了哥林多前书的15章，就是他用呼召来结束。 Dan Paulus di situ mengatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 在这里，保罗说：“常常血力，多做主工。” Paulus mengatakan bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 你们在主里的劳苦是不是突然的？ Dan sekarang di dalam pasal ke-16, pasal yang terakhir, Paulus kemudian memberikan kepada jemaat Korintus penerapannya, aplikasinya, apa yang harus dilakukan. 然后在这个第16章里面，保罗教训他们如何去实践出来。 Apa artinya giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan? 什么叫做常常血力多做主工呢？ Maka di sini Paulus mengatakan, mengingatkan jemaat lagi soal pengumpulan uang untuk jemaat di Yerusalem. 所以保罗提醒他们，就是他们要捐款给耶路撒冷的信徒。 Saudara, ini bukan pengumpulan uang untuk memberi persembahan rutin setiap minggu ya. Persembahan seperti kita memberi persembahan. 这个募捐呢，不好像是我们每一个星期的奉献， Tetapi ini adalah persembahan pengumpulan uang secara khusus untuk diberikan kepada jemaat di Yerusalem. 这个募捐是特别捐献给耶路撒冷的信徒。 Saudara, jemaat Yerusalem pada waktu itu adalah jemaat yang miskin. 耶路撒冷的信徒非常的贫困， Ada banyak alasan kenapa mereka itu akhirnya menjadi jemaat yang miskin. 有很多的理由使他们成为贫困。 Ada yang mengatakan mungkin karena ada penganiayaan, ada penderitaan yang mereka alami. 有人说是他们因为得到逼迫， Ada yang mengatakan ada bencana kelaparan, karena itu mereka akhirnya menjadi jatuh miskin. 也有人说是因为饥荒， Ada yang mengatakan karena persoalan ekonomi. 有的人说是经济的问题。 Tetapi yang pasti saudara sekalian, kemiskinan yang mereka alami itu ternyata bukan mereka alami sebentar, tetapi mereka alami dalam waktu yang panjang. 他们的贫困所经历的是非常长的一段日子了。 Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 11, di situ pernah jemaat Antioquia mengutus Paulus dan Barnabas untuk memberikan uang dukungan kepada jemaat di Yerusalem. 安提亚的教会曾经差派巴拿巴和保罗把金钱资金送到这个耶路撒冷去， Dan ternyata kemiskinan mereka itu berlangsung dalam waktu yang lama. 因此他们的贫困已经经历了很长的一段时间。 Karena itu Rasul Paulus itu sering mendorong jemaat-jemaat lain, jemaat di Roma, jemaat di Galatia, jemaat di Korintus untuk mengumpulkan uang dan memberikannya kepada jemaat di Yerusalem. 因此，保罗常常激励这个罗马、加拉太和哥林多的教会，让他们募捐，把金钱帮助到这个耶路撒冷去。 Nah, apa yang bisa kita pelajari saudara sekalian dari bagian ini? 从这里我们能够学习到什么呢？ Apa yang bisa kita pelajari tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita boleh menolong, membantu orang-orang Kristen lain yang membutuhkan.
这是我们要学习，我们成为一个基督徒，我们如何去帮助其他需要的基督徒。 Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini tentang bagaimana kita memakai uang kita yang adalah berkat Tuhan untuk menolong saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan. 从这里我们要学到，我们如何去用我们自己的金钱帮助其他我们主内弟兄姐妹所需要的。 Maka ada 3 hal yang kita mau pelajari di sini. 在这里我们学到3件事。 Pertama adalah soal motivasi kita ketika kita memberi. 第一的就是我们捐献的动机， Kedua adalah bagaimana cara kita memberi. 第二的是我们如何去捐献。 Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa sih sebetulnya tujuan kita di dalam memberi. 我们捐献的目的是什么？ Maka mari kita bahas, mari kita lihat satu demi satu. 让我们一一的来看。 Yang pertama adalah soal motivasi kita. 第一的是我们的动机。 Dari sini kita bisa belajar dari bagian ini bahwa motivasi kita ketika kita memberi selalu adalah karena kita itu berespon terhadap anugerah Tuhan, terhadap kasih Tuhan yang sudah kita terima. 我们这个捐献的动机是因为我们要捐献是来为了回应上帝对我们的爱和对我们的恩典。 Sekali lagi, ketika kita memberi kepada orang lain, motivasi kita adalah karena kita mau bersyukur, kita mau berespon terhadap anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. 我们捐献的目的是因为我们得到神的恩典，我们来回应上帝的恩典和上帝的爱。 Kalau kita mundur di 1 Korintus 15 ayat ke-10, 当我们看哥林多5章的时候， di situ Paulus itu mengatakan bahwa aku ini dulu adalah penjahat karena aku dulu ini melawan umat Tuhan. 保罗说：“我曾经是一个违反逼迫上帝的人， Aku dulu adalah musuh kekristenan. 我是基督徒的敌人。 Tetapi karena anugerah Tuhan, akhirnya Tuhan tangkap aku dan Tuhan menjadikan aku rasul. 因着神的恩典，上帝抓住了我，成为一个使徒。 Dia mengatakan sebetulnya aku nggak layak jadi rasul. 他说：“其实我没有资格成为一个使 Dia 徒。 mengatakan aku rasul yang paling hina di antara semua rasul-rasul yang 在 lain. 众信徒信徒中，我是最低贱的一个。 Paulus mau mengatakan kalau hari ini aku menjadi rasul itu semua karena anugerah Tuhan. 今天我能够成为使徒，都是神的恩典。 Karena itulah dia mengatakan karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. 然而今日我成了何等人，是谋神的恩典才成的， Dan anugerah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. 并且他所赐的恩不是突然的。 Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. 我比众圣徒格外的劳苦， Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. 只言不是我，乃是神的恩与我同在。 Saudara, anugerah Tuhan pasti membuat kita aktif. 神的恩典使我们更加的积极起 Kalau 来。 kita sudah menerima anugerah Tuhan, tidak mungkin kita hanya duduk diam dan pasif, tidak berbuat apa-apa. 若是我们真的得到了神的恩典，我们不可能静坐不做， Kalau 静坐 kita 不 sudah 做。 menerima anugerah Tuhan, keselamatan, berkat-berkat yang dari Tuhan, tidak mungkin kita tidak muncul rasa ingin bersyukur kepada Tuhan. 若是我们得到了神何等的恩典，不可能我们没有一个感恩之心。 Kalau kita betul-betul sudah mengalami anugerah dan berkat Tuhan, tidak mungkin kita tidak ingin membagikan berkat itu kepada orang lain. 就是我们已经经历了神的恩典，不可能我们没有把它分享给别人。 Saudara, logika hidup Kristen saya simpulkan ke dalam 4 huruf kata dengan huruf G ya. 基督徒的生活逻辑，我用4个 G 来缩短。 Dalam bahasa Inggris ya, pertama adalah grace. Kita menerima anugerah, grace, anugerah Tuhan. 第一个的就是恩典， Nah, anugerah itu kemudian akan memunculkan dalam hati kita sikap gratitude, itu G yang kedua.
然后我们的心里， rasa syukur. 我们的内心深处，因着恩典，内心深处就发出来一个感恩。 Maka grace memunculkan gratitude. Anugerah membuat kita bersyukur. 因为恩典，我们有了感恩。 Lalu G yang ketiga apa? Setelah kita punya rasa gratitude bersyukur, pasti hati kita itu akan penuh dengan generosity. Generosity itu artinya kemurahan hati. 当我们有感恩之心的时候，我们的心就发出了宽容、大量、慷慨之心。 Kita pasti ingin bermurah hati kepada orang lain. 我们一定对别人发慈悲， Kita pasti tidak egois hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita ingin memberkati orang lain. 我们不再自私，我们愿意祝福别人。 Nah, akhirnya hati yang generosity itu memunculkan G yang terakhir, yaitu giving, memberi. 因着宽容大量的心，我们就有一个产生了一个奉献、捐献的心。 Maka G yang pertama tadi apa? Grace, anugerah. 感恩， Anugerah kemudian menjadi gratitude, rasa syukur. 感恩， Kemudian rasa syukur itu membuat kita generosity, bermurah hati kepada orang lain. 宽容大量感，慈悲为怀。 Generosity itu bukan cuma ada di hati, tapi kemudian muncul di dalam perbuatan yang konkret, perbuatan giving, memberi. 然后就化出行动，就是我们捐献。 Paulus mengatakan kemudian di ayat yang kedua, kamu memberikan kepada jemaat di Yerusalem, dikatakan di ayat 2, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. 你们给耶路撒冷，就是按照你们所能及的。 Ini mengingatkan kepada kita bahwa semua yang kita miliki, berkat-berkat itu semua hanya dari Tuhan, bukan karena hebatnya kita. 这个提醒了我们，我们拥有的一切都是来自神，不是因为我们有什么了不起。 Di dalam teologi kita mengenal istilah stewardship. Ini semua yang kita punya, kita ini hanyalah penata layan. Kita ini adalah steward dari Tuhan. Semua ini titipan dari Tuhan. 我们有一个叫做管家论，我们所拥有的一切都是神托付我们的， Uang kita, 我们的金钱， keluarga kita, 我们的家庭， kesehatan 我 kita, 们的健康， harta 我 kita, 们的财产， semua hal-hal baik berkat Tuhan itu cuma titipan di dalam hidup 这 kita. 一切都是神托付我们的。 Maka kalau itu titipan, maka itu bukan milik kita. Maka kita harus pakai semua itu untuk memuliakan Tuhan dan untuk memberkati orang lain. 因为这是神所托付我们的，不是我们的，我们要去用它，用来荣耀神，有帮 Kalau 助人。 semua itu dari Tuhan, maka kita harus ingat, yang penting bukan berkat itu, yang penting adalah Sang Pemberi berkat itu. 因为这是从神而来的，所以我们要记住这个福分，并不是这个福分的本身，而是来自福分的神。 Kalau hati kita terfokus kepada berkatnya, maka kita pasti akan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. 就是我们只专注于这个福分，我们忘记了向神感恩。 Tetapi kalau kita ingat, ini berkat dari Tuhan, maka mana yang lebih penting? Berkatnya atau Sang Pemberi berkat? 若是我们知道这个福分是来自神，那哪里一个更重要呢？是福分呢，还是那给的神呢？ Maka hati kita tidak akan terikat pada berkatnya, tetapi hati kita akan terikat kepada Sang Pemberi berkat, Tuhan itu sendiri. 所以我们的心并不是被这个福分所吸引，而是被那给的神而吸引。 Saudara Bapak Gereja yang bernama Agustinus pernah mengatakan begini. 奥古斯丁曾经说过这样的一句话： Dia mengatakan berkat Tuhan itu seperti cincin kawin, cincin nikah. 神的福分就好像一个婚戒。 Saudara di sini ada yang memakai cincin nikah, cincin kawin? 是谁有戴上婚戒的呢？ Saya sudah menikah, saya pakai cincin nikah saya hari ini. 我已经结婚了，所以我有戴上婚戒。 Saudara, cincin nikah itu fungsinya apa? 这个婚戒的意义是什么呢？ Untuk mengingatkan Pak bahwa kita sudah punya pasangan, gitu ya, supaya nggak lupa, gitu ya.
提醒我们已经有配偶了，叫我们不要忘记。 Saudara, cincin nikah itu fungsinya adalah tanda cinta untuk mengingatkan kita pada pasangan kita, orang yang kita kasihi. 其实它是爱的象征，让我们想起了我们所爱的配偶。 Makanya di dalam cincin nikah itu, cincin kawin itu biasanya diukir nama dari pasangan kita. 因此，我们的封戒，我们常常有刻下我们配偶的名字。 Di cincin yang dipakai oleh suami ada nama istri. 丈夫的有太太的名字， Di cincin yang dipakai istri ada nama suami. 太太的有丈夫的名字。 Takutnya kalau lupa nama pasangan kita, gitu ya. 是怕忘了我们配偶的名字吗？ Maka cincin itu berharga bukan karena dia cincin emas, bukan karena dia ada berliannya, bukan karena dia bagus, tapi karena cincin itu mengingatkan kita kepada orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. 这个婚戒有价值，并不是因为它是金做的，有钻石，而是要我们去纪念、去想到我们所爱的人。 Maka cilakalah kita kalau kita punya cincin kawin, tapi yang kita fokuskan adalah cincin itu sendiri. 所以，就是我们有这个婚戒，我们所专注的是单单这个之戒，我们就有祸了。 Setiap hari kita elus-elus, kita bersihkan, kita cuci, kita lihat-lihat, begitu ya. 让我们每一天去护理它，去看它的话， Tapi istri kita nggak pernah kita lihat. 但是我们就去看我们的太太， Suami kita nggak pernah kita lihat. 我们不去看我们的丈夫， Karena perhatian kita pada cincin itu. 而我们所专注的是我们的戒指， Itu kan aneh. 这很奇怪吗？ Aneh kan? 很奇怪，是不 Cincin 是？ yang harusnya membawa kita mengingat kepada pasangan kita, malah kita fokus kepada cincinnya. 这个戒指本来是让我们去想起我们的配偶，而我们反而去专注于他。 Maka Agustinus mengatakan seringkali uang, harta yang kita terima dari Tuhan itu seperti cincin nikah itu. 所以奥古斯丁说，我们多少时候，上帝给我们的一切福分，就好像我们把这个戒 Tuhan 指一 memberi 样， kepada kita berkat. 上帝给我们福分， Tetapi perhatian kita justru kepada berkatnya, lupa kepada Tuhannya. 我们所专注的是这个福分，而忘了给的上帝。 Hari ini kalau saudara diberkati oleh Tuhan. 今天若你被神所祝福， Hari ini kalau saudara diberikan kecukupan oleh Tuhan. 若是今天你丰富的话， Hari ini kalau saudara menerima hal-hal yang baik, berkat-berkat dari Tuhan. 你得到神丰盛的恩典。 Ingat, jangan fokus kepada berkatnya. 请你记住，不要只看作你的福分， Fokus kepada Sang Pemberi berkat. Amin. 你要举目看那赐福的神。 Kalau hati kita terpaut kepada Tuhan, 若我们的心看神， pasti kita akan memakai berkat itu untuk memberkati orang lain. 我们一定用这些得到的福分来祝福别人。 Tetapi kalau hati kita terpaut kepada berkatnya, 若我们的心只专注于这个福分， pasti kita akan egois, kita akan memikirkan bagaimana supaya saya lebih diberkati, lebih diberkati, lebih diberkati. Tapi semua nanti kembalinya kepada saya, kepada ego saya sendiri. 我们变得很自私，我们更希望得到更多、更多、更多的福分，然后这个福分是专注于自己使用。 Seorang teolog pernah mengatakan kalimat seperti ini, saudara sekalian. 一个神学家曾经这样的说。 Dia bilang begini, terimalah semua berkat dari Tuhan dengan tangan yang terbuka dan tetap terbuka. 你要领受神的恩典，敞开你的手，然后仍然要敞开做。 Terimalah berkat dari Tuhan dengan tangan yang terbuka dan tetap terbuka, supaya ketika Tuhan mengambilnya kembali, tanganmu tidak terluka. 你要打开你的手，领受神的恩典，然后你的手仍然的打开，然后因为神要领取的时候，要取回的时候，你的手就不会受伤。 Sekali lagi ya. Terimalah berkat Tuhan dengan tangan yang terbuka dan tetap terbuka, supaya ketika Tuhan mengambilnya kembali, tanganmu tidak terluka. 你要打开你的手，领受神的福分，然后你的手仍然的打开，因为
当神要起回的时候，你的手就不会受伤。 Saudara, kita terima berkat dari Tuhan dengan tangan terbuka, tapi kemudian kita genggam berkat itu erat-erat. 我们就是领受神的恩典，然后我们就紧紧的抓住。 Lalu suatu hari Tuhan mau ambil itu dari kita. 但是有一天神要从我们当中再起回， Karena kita genggam erat-erat, maka sakitlah tangan kita, terluka tangan kita. Kita tidak rela Tuhan ambil itu. 因为我们紧紧的抓住，那我们的手就非常的痛，会受伤，因为我们舍不得放开。 Lalu kita mulai marah sama Tuhan. 然后我们对上帝 Kita 发 kecewa sama 生 Tuhan. 气、失望。 Kenapa Tuhan ambil? 为什么神要起回呢？ Tuhan memberikan berkat, kenapa Tuhan ambil? 已经给了的福气，为什么又要起回呢？ Karena kita terlalu menggenggam erat-erat. 因为我们抓得太紧了。 Terimalah dengan tangan terbuka. 你要用手敞开去领受， Semua ini hanya titipan dari Tuhan. 一切都是神所托付的。 Suatu hari kalau Tuhan ambil itu, 有一天神要起回， kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. 我们仍然对神感恩， Ini yang pertama. 这是第一件。 Kita memberi karena respon kepada anugerah dan berkat dari Tuhan. 我们能够捐献，是因为我们经验到去回应神的恩典和爱。 Kedua, kita belajar di dalam bagian ini tentang bukan hanya motivasi, tetapi caranya memberi. Bagaimana kita harus memberi? 然后第二的并不是动机，而是他的方式。 Ayat 2 tadi mengatakan begini, saya bacakan lagi. Pada hari pertama, setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang, kata Paulus. 每逢七日的第一日，个人要照自己的进项抽出来留住，免得我来的时候才献筹。 Bagaimana cara kita memberi kepada orang-orang, saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan? 我们如何去捐献，去帮助那需要的弟兄姐妹们？ Ada beberapa hal di sini. 这里有几件事。 Yang pertama, Paulus mengatakan pada hari pertama setiap minggu. Artinya setiap minggu. 就是每一个星期， Artinya pemberian ini, pengumpulan uang ini bukan cuma satu kali, tapi berkali-kali secara rutin setiap hari Minggu ketika mereka berkumpul untuk beribadah. 这个筹款呢，并不是说只有一次，而是每个星期的有规律的去筹款。 Kedua, Paulus mengatakan hendaklah kamu masing-masing. 保罗说：“你们个人都要。” Maksudnya apa? Maksudnya semua orang harus memberi. 意思就是说，每一个人都必须捐献， Bukan hanya orang-orang tertentu saja yang memberi. 并不是有部分的人可以 Tetapi 捐献。 semua di dalam jemaat Korintus, Paulus mengatakan kalian semua masing-masing harus memberi. 就是说，每一个人在哥林多教会的每一个人都必须捐献。 Kadang-kadang kalau di gereja ada satu program atau satu proyek ya, pengumpulan dana. 就是我们在教会里有一个事项，我们要筹款。 Misalnya gereja mau membantu pelayanan yang ada di luar gereja misalnya. 也许教会要帮助在教会以外的事工， Atau gereja mau melakukan pembangunan misalnya. 但是我们要建造， Atau gereja mau melakukan renovasi misalnya. 我们要修建。 Lalu kita berpikir, biar dia aja yang memberi persembahan, saya nggak usah. 也许我们会想啊，就让他来奉献，我不必。 Dia kan yang kaya, biar dia aja yang memberi persembahan. Hai, Saya nggak Yucien. punya uang, saya nggak perlu memberi persembahan. 他有钱就让他奉献，我没有钱，我不必奉献。 Kita bilang dia punya karunia memberi, saya nggak punya karunia memberi, saya karunianya menerima, gitu ya. 他说，我们认为他有那个给人的恩赐，我是没有，我是领受的恩赐。 Ya, jadi biarkan mereka sajalah orang-orang itu lagi yang memberi, saya nggak usah. 就让那一些人捐献吧，我不必的。 Tetapi Paulus di sini mengatakan semua harus berkontribusi memberi. 但是保罗说，每一个人都必须奉献。 Masalahnya bukan besar kecilnya, tetapi semua harus punya hati dan harus punya tindakan konkret memberi, peduli kepada orang lain. 问题并不是说多少大小，
而是我们有一个心意，要用行动来实践。 Tetapi sekali lagi Paulus mengatakan masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. 每一个人按照自己的本分能力来奉献， Semua harus memberi. 每一个人都必须奉献。 Tapi Paulus tidak mengatakan, oh semua harus memberikan 1 juta rupiah ya. Tidak seragam. 并不是说保罗并不是说每一个人要给同样的数目， Masing-masing sesuai dengan apa yang mereka peroleh. 按照你所拥有的奉献。 Dan masing-masing harus dengan hikmat Tuhan kemudian memberi sesuai dengan kemampuannya, dengan sukacita, dengan sukarela. 按照神的智慧，要甘心乐意，照自己的能力来奉献。 Dan kita bisa memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Ketika kita ingat lagi tadi poin yang pertama. Ketika kita ingat bahwa anugerah dan berkat Tuhan itu sudah terlalu besar dan sudah cukup bagi hidup kita. 我们能够甘心乐意的奉献，就是因为我们想到的刚才的第一项，因为神的恩典已经对我们太多了。 Saudara perhatikan kalimat ini. 记住这个句子， Orang memberi atau tidak memberi bukan karena dia kaya atau dia miskin. 有捐献或是没有捐献，问题并不是说他有富有还是贫穷， Tetapi apakah orang itu merasa cukup atau tidak merasa cukup di dalam hidupnya? 而是那个人在他的生命中，他是否知足， Kita mengatakan, oh kalau aku kaya baru aku bisa memberi. 并不是说我有钱我才能够捐献。 Kalau aku sekarang belum kaya, aku masih miskin, nggak mungkin aku bisa memberi. 现在我还贫穷，还没有钱，我不能捐献。 Saudara, orang memberi tidak memberi itu tidak ada hubungannya dengan dia kaya atau dia miskin. 你会奉献不奉献？问题并不是说你是富有还是穷苦。 Kalau orang itu kaya, dia punya banyak uang, tapi kalau tidak ada rasa cukup di dalam hatinya, maka tidak mungkin dia bisa memberi. 就那个人他非常的富有，但是他的心中没有知足，不可能他会奉献。 Walaupun dia sudah kaya, tapi kalau tidak ada rasa cukup, maka dia akan terus cari duit, cari uang. Tapi semuanya kembali kepada dia, karena dia nggak pernah merasa cukup. 虽然他有钱了，但是他的心里没有知足，他不断的去找钱，而最后这个钱全部是用于己有。 Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak terlalu kaya, kalau ada orang yang sederhana, tetapi dia punya hati yang cukup, dia merasa berkat Tuhan sudah cukup, maka orang itu bisa memberi. 就好像其他的人，也许他不过是平凡的人，但是他知足，所以他能够捐献。 Orang yang mengatakan, oh nanti ketika saya kaya baru saya memberi. Waktu dia nanti kaya, dia bisa memberi nggak? 有些人说，等我富有了，我才能够奉献。到他有钱的时候，他会奉献 Belum 吗？ tentu dia bisa memberi. 不见得。 Kalau hatinya tidak pernah merasa cukup. 就他的心里没有知足。 Tetapi kalau kita biasa-biasa saja, kita orang yang sederhana, saya nggak terlalu kaya, tapi saya mau belajar memberi. 若是我是个平凡普通的人，若是我的心知足，我要不断的去奉献、捐献。 Kita setia, kita percaya Tuhan akan memelihara hidup kita. 我们忠心，我们深信神一定供应我们的需要， Lalu Tuhan memberkati kita. 上帝会祝福我们。 Pelan-pelan kita makin kaya. 慢慢的，我们会更加的富有。 Karena dari awal kita sudah belajar percaya kepada Tuhan dan belajar memberi, maka ketika Tuhan memberkati, kita pasti bisa terus punya hati yang memberi. Karena ada rasa cukup. 因为一开始我们都有知足，所以我们能够不断去奉献，而神会祝福我们。 Hari ini kalau Tuhan memberkati kita, kita bersyukur. 就是今天神祝福我们，我们感恩。 Kalau Tuhan memberkati saudara, saya bersyukur. 让上帝祝福你，我也感恩。 Tetapi mari kita lihat hati kita, apakah kita ada rasa cukup? 但是让我们来审查我们的心，我们是否知足了吗？ Kalau Tuhan sudah memberkati kita, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu.
当上帝祝福我们的时候，我们跟神说感谢你，因为你祝福了我。 Dan aku mau belajar untuk membagikan berkat itu kepada orang lain. 而我要去学习如何去分享我的福分。 Saudara tahu John Wesley? 你们知道卫斯理约翰吗？ John Wesley adalah salah satu pendiri gerakan Metodisme, gerakan gereja Metodis. 他是卫理的创办人。 Ada satu cerita yang pernah saya baca ketika John Wesley masih kuliah di Lincoln College. Ada satu cerita mengatakan bahwa dia kuliah sambil dia bekerja, lalu dia mendapatkan pemasukan. 卫斯理约翰在林肯学院就读的时候，他半工读。 Cerita itu mengatakan waktu tahun pertama dia bekerja, dia itu mendapatkan gaji 30 pound sterling. 他第一年工作的时候，他得到了30英镑。 Dia pakai untuk dirinya sendiri 28 pound sterling, itu kebutuhan hidup dia. 他用于他日常的生活的需要用28磅。 Sisa berapa? Sisa 2 pound sterling dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. 他剩下的2英镑，他奉献在事工上。 Tahun kedua gajinya double. 第二年的时候，他的工钱加倍， Dari 30 menjadi 60 pound sterling dia 从dapatkan. 30变成60。 Dia pakai untuk diri sendiri berapa? 他 Tetap 28 pound sterling. 他仍然用28英镑来做他的生活费， Sisanya 32 pound sterling dia pakai untuk membantu orang miskin. 32的英镑他拿来帮助穷人。 Tahun ketiga gajinya naik lagi menjadi 90 pound sterling. 第3年他的工钱又再增高成为90英镑， Jadi tadi 30, 60, 90 ya. 从30、60、90。 Pengeluaran untuk dirinya sendiri berapa? 他的生活费多少呢？ Tetap 28 pound sterling. 他仍然是28英镑。 62 pound sterling dia bagi-bagikan untuk pekerjaan sosial, membantu orang miskin, pekerjaan pekabaran Injil. 62的英镑，他拿来去帮助穷人、传福音等等。 Saudara, kalau kita gaji naik, pengeluaran ikut naik ya. 我们的工钱加高的时候，我们的支出也跟着多。 Dulu gaji 10 juta, 上次的工钱是10juta， pengeluaran 8 juta. 支出8juta， Gaji naik dari 20 juta, 升成20juta。 pengeluaran kita jadi berapa? 我们的 18 juta gitu ya. Ikut naik, gaya hidup kita ikut naik. Tapi John Wesley tetap hidup sederhana. 但是这个卫斯理，约翰他仍然用平常一样， Gajinya naik terus, tapi pengeluaran dia tetap sama, lebih besar lagi memberikan persembahan. 他的薪水不断的增高，但是他的生活费一定，然后他奉献的更多。 Tahun keempat gaji dia 120 pound sterling. 第4年，他的薪水变成120， Dia tetap pakai untuk diri dia sendiri hanya 28. 他也为自己准备28。 92 pound sterling dia bagi-bagikan, dia kasih persembahan untuk pekerjaan Tuhan. 92的英镑，他奉献在事工上。 Seumur hidupnya Wesley punya prinsip hidup 3 tentang uang. 他整个的生命中，关于这个金钱的原则， Dia 还有 bilang, 3项。 earn all you can, save all you can, dan give all you can. Artinya apa? Dapatkan, hasilkan uang sebanyak yang kamu bisa, tabunglah uang sebanyak yang kamu bisa, tapi pada saat yang sama berikan, bagikan uangmu sebanyak yang kamu bisa. 尽你所能的去赚钱，尽你所能的去存钱，尽你所能的去奉献。 Lebih bagus di dalam bahasa Mandarin ya. Earn all you can, save all you can, dan give all you can. Menyisihkan sesuatu, menyimpannya, memberikan kepada orang lain, itu menjadi prinsip hidup John Wesley. 把它部分分别出来，把它存起来，去帮助别人，这就是卫斯理的原则。 Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? 而我们今天又如何呢？ Kita sudah menerima berkat dari Tuhan. 我们已经领受了上帝的祝福， Apakah kita bersyukur kepada Tuhan? 我们是否对神感恩呢？ Apakah kita memikirkan orang-orang lain yang membutuhkan berkat dari Tuhan?
我们为别人所需要的人去思想神的福 Maukah 分吗？ kita dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan berkat dari Tuhan? 我们愿意被神所用来成为别人的祝福吗？ Paulus kemudian mengatakan kepada orang-orang di Korintus, kalian harus menyisihkan sesuatu, menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu diadakan pada saat aku datang, kata Paulus. 保罗要他们说，把一部分的钱你们把它收起来、存起来，不要到我来的时候你们才筹款。 Saudara, ada penafsir yang mengatakan ini maksudnya mereka disuruh kumpulkan setiap hari Minggu, lalu mereka simpen di rumah, ya, dari minggu ke minggu, lalu nanti waktu Paulus datang baru dikumpulkan bersama-sama. 有些解经家说，就是他们每一个星期把他这些钱存在家里，等到保罗来的时候才取出来交给保罗。 Tetapi ada juga penafsir yang mengatakan bukan dikumpulkan di rumah, tapi setiap minggu dibawa ke gereja, ya, setiap mereka berkumpul beribadah, lalu uang itu disisihkan, nanti dikumpulkan ketika Paulus datang, baru itu diberikan kepada jemaat Yerusalem. 但是有解经家说，他们是每一个星期把它交到教会，然后收集起来，到保罗来的时候，才托付保罗带给耶路撒冷的人。 Apapun itu, yang mana yang benar, yang poinnya di sini adalah mereka disuruh menyisihkan bukan secara spontan, tapi ini sesuatu yang harus direncanakan. 无论是如何，他们的意思就是这些钱不是突发的去奉献，而是他们去收集起来的。 Saudara, kita memberikan persembahan secara spontan boleh tidak? 我们突发的去奉献可以吗？ Kita datang ke gereja, tiba-tiba ada pengumuman, ya, gereja sedang mengadakan ini, apa program misalnya, ayo kita memberi persembahan, lalu kita dengan spontan memberikan persembahan, boleh tidak? 我们来到教会，教会有报告，我们需要一些筹款，那我们突然拿钱起来献献， Tentu 可以 boleh. 吗？当然可以， Boleh-boleh saja. 当然可以。 Tetapi Paulus mau mengajarkan kepada jemaat di sini untuk disiplin di dalam memberi. 但是保罗要教导他们在奉献上有规律， Bukan spontan, tapi sesuatu yang direncanakan dengan baik. 不是突发的，是有计划的。 Jangan tunggu aku datang baru kalian kumpulkan. 不要到我来了你们才筹款， Jangan Paulus baru datang lalu cepat-cepat rogoh dompet baru keluarkan seadanya, begitu ya. Ya. Tidak. 不要保罗来的时候你才匆匆忙忙拿出你的钱包，草草率率的奉献。 Saya belum datang, saya sudah perintahkan kalian setiap minggu rencanakan, disiplin, ini adalah disiplin imanmu, sisihkan uang, kemudian kumpulkan. 我还没有来到，你们每一个星期都要有规则的、规律的捐献，这是属灵的操练。 Ini artinya kita bukan memberi dari sisa-sisa. 意思说，我们不是将我们剩下的有余的才 Tetapi 捐献， hati kita dari awal kita memang sudah memikirkan, peduli bagaimana saya boleh menolong orang lain. 而是一个心意。从开始我们就去关心、去兼顾那些需要的人， Betul-betul direncanakan. 真的有计划性的。 Setiap bulan misalnya kita menerima gaji dari pekerjaan kita. 好像我们每一个月收到我们的薪水， Betul-betul punya financial planning yang baik, rencana keuangan yang baik. Berapa saya harus perpuluhan, berapa saya harus memberikan persembahan, berapa saya harus kemudian keluar untuk biaya-biaya hidup saya dan keluarga saya, berapa saya harus menolong orang-orang yang membutuhkan. 我们就好好的去分配，即我要奉献多少，我要帮助人多少，我要用在家庭多少， Maka ini melatih jemaat untuk punya disiplin. 是操练会有众信徒有规则。 Hari ini kita belajar bagaimana kita memberi, peduli kepada orang lain itu bukan spontan, tapi sesuatu yang memang kita pikirkan dan kita rencanakan. 今天我们要学习的，并不是我们突发的去帮助人，而是我们有计划的去兼顾、去想到帮助别人。 Terakhir, 最后一项， apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? 我们从此里能学到什么呢？ Pertama, tadi soal motivasi. 第一的是动机， Kedua adalah caranya kita bagaimana memberi. 第二的是捐献的方式， Ketiga, lalu apa sih tujuannya?
Kenapa Paulus itu menyuruh jemaat Korintus untuk memberi persembahan kepada jemaat Yerusalem? 第三个就是目的，保罗为什么叫哥林多的信徒们要捐献给耶 Dan 路撒冷呢？ kenapa kita hari ini, jemaat yang ada di GKY Medan ini, kenapa kita harus peduli kepada orang-orang seiman di luar sana, di luar gereja kita? 而我们今天国语堂的会友们，我们为什么要去关心在我们教会以外的事工呢？ Pertama, untuk mengingatkan mereka dan untuk mengingatkan kita hari ini bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. 不单是当时是提醒他们，现在是提醒我们，让我们知道我们是一个身体。 Di 1 Korintus 12, Paulus sudah mengatakan, tubuh Kristus itu anggotanya banyak, tetapi yang banyak itu adalah satu tubuh. 保罗曾经说过了，我们这个肢体很多，但是只有一个身体。 Kalau satu tubuh, artinya kalau ada jemaat lain, kalau ada orang-orang percaya lain di luar gereja kita, kalau mereka senang, kita ikut senang. Kalau mereka susah, kita ikut susah. Kalau mereka menderita, kita juga ikut menderita. Karena kita satu tubuh, saudara sekalian. 一个身体的意思就是说，在我们的教会以外，若有人受苦，我们也跟着受苦；他们伤心，我们也伤心。 Kenapa kita harus belajar punya hati yang peduli dan memberi kepada orang-orang saudara-saudara seiman kita di luar sana? Karena kita ini satu tubuh. 为什么我们要去关心在我们教会以外的主内弟兄姐妹呢？因为我们都是一体的。 Kalau kita satu tubuh, maka kita tidak akan rela, hati kita akan gelisah, hati kita akan susah ketika melihat orang-orang saudara-saudara seiman kita di luar sana yang menderita, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan berkat dari Tuhan. 若是我们是一体的时候，我们的心不忍看到在我们教会以外的弟兄姐妹们，他们是在受苦当中。 Maka disiplin memberi itu membuat kita bersolidaritas kepada saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan. 就是我们有规律的去捐献，就是我们对我们弟兄姐妹、教会以外的弟兄姐妹的一个同情心。 Bukan hanya itu, saudara sekalian. Kenapa kita harus memberi? 为什么我们要奉献呢？ Karena kita satu tubuh, betul. 因为我们是一个一体，对吗？ Tetapi juga supaya kita ini tidak eksklusif, hanya memikirkan kelompok kita saja, hanya memikirkan tentang gereja kita saja, hanya memikirkan keluarga kita saja, bahkan mungkin hanya memikirkan sinode kita saja. Tapi memikirkan orang-orang seiman, saudara-saudara kita yang di luar gereja kita, di luar sinode kita, di luar keluarga kita. 没有，因为我们是一体的，所以我们没有排斥的态度。我们不要只单单的着重于自己的群体，着重于自己的教会。我们胸怀天下，看到外面教会以外还有很多事工必须我们去做。 Jemaat Yerusalem itu mayoritas orang Yahudi. 耶路撒冷的教会更多是犹太人。 Orang Yahudi yang kemudian percaya Kristus menjadi Kristen. 因为犹太人他们相信耶稣成为基督徒， Jemaat Korintus mayoritas bukan orang Yahudi. 哥林多的教会他们很多不是基督徒，不是犹太人。 Maka orang Korintus bisa merasa, wah sudahlah, biarkan jemaat Yerusalem itu beda etnis dengan saya, beda suku dengan saya, biar mereka urus diri mereka sendiri. Kita nggak usah peduli. Kita peduli pada yang sesama non-Yahudi saja. Tidak. 因此，哥林多的教会他们会认为，耶路撒冷是犹太人的基督徒，让我们不必去照顾他们，我们照顾我们自己哥林多的教会而已。 Kita dipanggil oleh Tuhan karena kita satu tubuh. Kita bukan hanya memperhatikan yang sama dengan kita, tapi kita dipanggil memperhatikan yang berbeda dari kita. 我们是一体，因此我们不被呼召，并不是为了跟我们不同，要跟我们相同的，而是不同的我们一样。 Jangan menjadi orang Kristen yang eksklusif. 不要成为一个有排斥性的一个基督徒。 Yang hanya memikirkan yang sama dengan kita.
我们只有去想跟我们同类的、 sama status sosialnya, 地位相同的、 sama warna kulitnya, 皮肤相同的、 sama etnis dan sukunya, 民族相同的、 sama level pendidikannya, 姿色相同的、 sama gendernya, sama-sama laki atau sama-sama perempuan 同 misalnya. 性的。 Jangan hanya kita memikirkan yang sama dengan kita. 我们不要只单单去想那个相同点， Kita ini satu tubuh. 我们是一个肢体， Di dalam satu tubuh banyak anggota. 在一个肢体里面一个身体里面有很多的肢体， Dan di dalam banyak anggota itu banyak perbedaan. 在肢体里面有很多的不同点。 Tuhan memanggil kita mengasihi semua, termasuk yang berbeda dari kita. Amin. 上帝呼召我们为了全部的一起的，并不是相同的。 Terakhir, kalau orang-orang Kristen bisa bersatu, 若 kalau 是基督 orang-orang 徒 Kristen 能够合一， bisa saling mengasihi, 能够相亲相爱， yang kuat menolong yang lemah, 坚强的帮助软弱 yang 的， diberkati menolong yang sedang kesusahan, 被祝福的去帮助那个有难题的， yang sama menolong yang berbeda. 同类的帮助不同类的， Satu tubuh saling mengasihi. 一个身体互相相爱。 Kalau ini kita lakukan, maka kita akan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. 若是我们能够做到，我们就能够向世界证明、 Kita 见 akan 证基 menjadi 督。 saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Dunia akan melihat seperti apa orang Kristen itu. 基督，我们就能够在这个世界上见证基督，世界能看到我们基督徒是如何的。 Banyak orang Kristen satu sama lain malah pecah. 很多的基督徒一起都能够分裂， Tidak bisa bersatu. 不能合一， Akhirnya jadi batu sandungan bagi dunia, orang-orang yang tidak percaya. 以成为世界和不信的人的绊脚石。 Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal ke-13. 但是耶稣说， Dia mengatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。 Maka kenapa Paulus harus mengajar jemaat Korintus dan bukan hanya Korintus, tapi jemaat di Galatia, jemaat di Roma. Kenapa Paulus susah-susah mengajari mereka untuk memberi kepada jemaat Yerusalem supaya mereka sadar mereka adalah murid-murid Tuhan yang harus saling mengasihi, dan dengan itulah dunia akan tahu bahwa kita ini berbeda. Kita adalah murid-murid Kristus. 为什么保罗辛辛苦苦的，不单只教导这个哥林多教会、耶路撒冷的教会，叫我们要有一个相爱的心，叫别人认出我们是基督徒。 Saudara, biarlah dunia melihat bahwa kita adalah orang-orang yang saling mengasihi. 让世界看到我们是相爱的人。 Saudara, di dalam jemaat Korintus itu orang kaya, bukan jemaat ya, di dalam konteks masyarakat Korintus pada waktu itu, yang kaya dan yang miskin ini terpisah, nggak akan bersama-sama. 当时在哥林多的地方，那个有钱跟穷苦的跟有钱的有很大的相距。 Tetapi sejak mereka jadi Kristen, yang kaya, yang miskin sama-sama duduk satu meja. 当他们成为基督徒的时候，无论是富有的、贫困的， Memecah 他们能够 roti 坐在一起， bersama-sama 能够破饼， Memecah roti bersama-sama, beribadah bersama-sama, Ichi mendengar cintai, firman Kristen bersama-sama,的话语， berdoa 祷 bersama-sama. 告。 Dari situlah orang bisa melihat, wah beda ya orang Kristen ya. 从此里别人会看到基督徒与众不同。 Di tengah-tengah masyarakat yang diskriminatif, yang kaya cuman sama yang kaya, yang miskin cuman yang miskin. Kekristenan menunjukkan sesuatu yang berbeda. 在社会里，富有的跟贫穷的有很大的距离，但是在基督里面，他们却能够在一起， Saudara, mari kita belajar untuk saling mengasihi. 来彼此相爱。 Mari kita belajar, kita ini satu tubuh.
让我们学习，我们是一体的。 Mari kita belajar bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, kelompok kita sendiri, gereja kita sendiri, sinode kita sendiri, keluarga kita sendiri, tapi kita belajar memikirkan mereka yang orang-orang seiman yang ada di luar dari kelompok kita. 让我们不要只单顾自己的事，只单顾自己的家庭，只单顾我们自己的教会，让我们也去顾念到在我们教会以外的基督徒。 Di dalam anugerah Tuhan, kesaksian hidup kita akan menjadi berkat bagi dunia ini. 让在神的恩典里，我们的见证能够成为世界的榜样。 Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. 愿神帮助我们每个人，我们一起祷告。 Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. 主啊，我们已经听你的话语， Terima kasih untuk ajaran tentang Paulus bagaimana dia mengajar jemaat Korintus. 我们感谢你通过保罗教导哥林多的教会来教导我 Menolong 们， kami untuk menyadari bahwa semua yang kami miliki ini adalah anugerah dari Tuhan. 帮助我们，使我们知道我们所拥有的一切来自神。 Ajar kami untuk berfokus kepada Engkau, Sang Pemberi berkat, bukan kepada berkat itu sendiri. 帮助我们能够去举目看赐福的神，而不是我们的福分。 Ajar kami untuk tidak memikirkan diri kami sendiri, kelompok kami sendiri, tapi kami mau ya Tuhan punya generosity, murah hati, berbagi berkat kepada orang lain. 帮助我们不要只单顾自己的事，单顾自己的群体，给我们胸怀天下，看到别位。 Tolong jemaat-Mu di GKY Medan ini Tuhan. 求神你帮助这个棉兰的国语堂， Tolong setiap kami 帮助我们每一个人， supaya hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. 让我们的生命成为众人的祝福。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 奉耶稣基督的名，我们 kami bersama-sama berdoa. 一起祷告。 Amin. 阿门。